Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Nampaknya orang-orang besar PAS kali ini kantoi lagi. Kantoi tak tahu apa-apa, kantoi gagal matematik, tak pastilah. Tapi kali ini Tuan Ibrahim pula. Ini bos besar PAS ni tau. Tapi beliau seorang yang bijak sebenarnya. Cuma saja Tuan Ibrahim tak faham matematik politik. Itu kata satu artikel yang betul-betul lucu saya baca. Timbalan Presiden PAS. Timbalan Presiden PAS sendiri. Ini bukan calang-calang tau. Timbalan Presiden PAS. Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, hanya parti yang memiliki majoriti kerusi di parlimen patut mengemudi kerajaan. Kemudian, beliau mengambil contoh bagaimana ketika UMNO telah mengetuai kerajaan di era Barisan Nasional sebelum ini, yang telah berjaya mewujudkan kestabilan hampir 60 tahun lamanya. Kenyataan Tuan Ibrahim ini sebagai menyokong kenyataan Presiden PAS Hadi Awang yang mengatakan parti itu sepatutnya mengetuai kerajaan kerana memiliki jumlah ahli parlimen paling ramai sekali. Kenyataan Hadi itu sebagai mengkritik Pakatan Harapan yang mengetuai kerajaan perpaduan, di mana ia bukan diketuai oleh parti yang memiliki kerusi parlimen Melayu paling ramai. Sebaliknya dikuasai bukan Melayu. Kenyataan Hadi itu mendapat sanggahan segera daripada Anwar Ibrahim yang menegaskan soal jumlah majoriti bukan Islam dalam gabungan kerajaan bukan perkara utama. Sebaliknya yang lebih penting ialah dasar yang dibawa oleh kerajaan perpaduan. Katanya yang penting bukan soal jumlah majoriti ataupun tidak. Yang penting dasar. Di mana dasar yang menunjukkan kita ini? Dasar yang menunjukkan kita tinggalkan Islam. Di mana? Kata Anwar. Kita hianat orang Melayu. Di mana yang hianatnya? Kita Kita curi tanah Melayu, curi saham, curi projek. Di mana? Kata Anwar Ibrahim. Ini penting kita nilai dan jangan gunakan naratif kolot dan jumud yang lalu, bidas Anwar lagi. Dalam mempertahankan kenyataan Hadi Awang itu, Tuan Ibrahim berkata, tiada salahnya PAS menggunakan naratif lama dengan mengatakan bahawa hanya orang Islam boleh memerintah Malaysia. Ini dikatakan ada satu sebenarnya artikel yang telah ditulis di sini. Hanya majoriti boleh memimpin. PAS memberitahu Anwar. Okey, saya teruskan. Katanya, ia adalah berdasarkan keadaan di ketika UMNO mengetuai Barisan Nasional sebelum ini. Boleh pakai dan diterimkah hujat Tuan Ibrahim ini? Ada beberapa perkara yang Tuan Ibrahim nampaknya terlupa atau sengaja buat lupa dalam perkara yang disebutkannya ini. Pertama, ketika UMNO memenangi paling banyak kerusi parlimen di era Barisan Nasional, ketika itu gabungan tersebut memiliki jumlah kerusi parlimen yang cukup dan selalu melebihi 2/3 untuk membentuk kerajaan. Dengan itu memanglah tidak perlu dipertikaikan penguasaan UMNO dan kedudukan kerusi parlimen Melayu dalam Barisan Nasional pada ketika itu. Yang kedua, dalam keputusan PRU 15 yang lalu, walaupun PAS memang telah memenangi paling banyak kerusi parlimen, iaitu sejumlah 43 semuanya, Gabungan Perikatan Nasional yang dianggotainya malangnya hanya menang 74 kerusi parlimen saja. Jumlah 74 itu jauh daripada 112. Jumlah paling minimum bagi mana-mana parti atau gabungan untuk membentuk kerajaan. Bukan saja dengan 74 kerusi itu, PN tidak cukup jumlah untuk membentuk kerajaan, malah juga berada di belakang Pakatan Harapan yang memenangi sejumlah 82 kerusi. Jadi,
Bagaimana dengan jumlah 43 kursi dimiliki PAS daripada 74 dimiliki Perikatan Nasional itu mampu mengetuai kerajaan? Ini yang Tuan Ibrahim perlu faham dan sedar. Maka sebab itulah disarankan ketika itu agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Lantaran tiada mana-mana parti atau gabungan yang boleh membentuk kerajaan secara sendirian. Dalam pembentukan kerajaan perpaduan itu pula, itu pun setelah PN sendiri telah menolak untuk bersama, BN yang ada 30 kursi, kemudian diikuti oleh GPS dengan 23 kursi, GRS 6 kursi, dan warisan 3 kursi. Semuanya bersetuju untuk bersama serta bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Maka itulah sebabnya Anwar daripada PKR yang hanya memiliki 30 kursi parlimen dalam Pakatan Harapan telah diangkat sebagai Perdana Menteri dan peneraju negara ini. Anwar diangkat kerana beliau Ketua Pakatan Harapan dan disokong oleh DAP yang memiliki paling banyak kursi dalam gabungan itu. Ia sama juga dengan Perikatan Nasional. Kalaulah gabungan itu yang dipilih untuk mendarajui kerajaan, siapa akan jadi Perdana Menteri? Pemimpin dari Bersatu atau pemimpin PAS? Memanglah dalam matematik, angka lebih besar dikira menang dan patut menjadi ketua. Namun dalam politik bukan begitu semestinya. Banyak faktor lain kena diambil kira dan dijadikan pertimbangan, termasuklah dari segi kemampuan. Naratif lama yang cuba disebutkan oleh Tuan Ibrahim ini tidak semestinya boleh lagi dipakai sepanjang masa. Kerana matematik dalam buku tidak sama dengan matematik politik. Ya, saya setuju ini. Pada mula-mula saya menjadi pemerhati politik, saya memikirkan politik ini seperti matematik dalam buku teks. 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu. Tapi rupa-rupanya matematik dalam politik ini tidak seperti itu. Tidak semestinya 1 tambah 1 itu 2, tetapi dia boleh menjadi 11. Begitulah matematik politik. Dan ada juga yang saya dapat respon daripada teman-teman yang sudah lama bersama politik. Ada yang nampak seperti bijak di dunia biasa, tetapi dalam dunia politik itu tindakan tak bijak. Ada di dunia nyata yang disebut sebagai mengampu, kipas-kipas, membodek. Tapi di dalam dunia politik itu bukan membodek, tapi itu adalah satu cara untuk terus berkembang di dalam politik. Jadi politik matematik Tuan Ibrahim kena belajar. Matematik di dalam politik berbeza. Kalau Tuan Ibrahim ingin bertegas juga dengan naratif lama itu, beranikah beliau selepas ini bersuara bersama dakwaan parti itu memiliki jumlah ahli parlimen paling ramai, maka jawatan Perdana Menteri mestilah diberikan kepada PAS jika Perikatan Nasional menang PRU 16 akan datang. Kita tunggulah. Kita tunggu. Sama juga dulu waktu Perikatan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional di dalam dia ada PAS dan Bersatu. Siapa mereka calonkan untuk jadi Perdana Menteri? Adakah Tok Guru Hadi Awang atau pemimpin dalam PAS ataupun daripada Bersatu? Cuba ingat-ingat konon. Dejan Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.